Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam channel Fels Lifestyle. Satu kejutan besar setelah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah sah mengumumkan projek pertama daripada komitmen pelaburan RM170 bilion China akan bermula bulan depan. Perdana Menteri berkata salah satu projek daripada rekod komitmen pelaburan bernilai RM170 bilion dari China itu dijangka dimulakan seawal bulan Mei. Akhirnya tuan-tuan dan puan semua, ada satu berita susulan. Bagi saya ini pasti mengejutkan. Dalam satu artikel yang lain, Muhyiddin dakwa Anwar tidak bertanggung jawab gadai kedaulatan negara. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyifatkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tuntutan bertindih China di Laut Cina Selatan sebagai tidak bertanggung jawab selain menggadai maruah serta kedaulatan negara. Menurut Anda, saudara-saudara, apakah kenyataan Tan Sri Muhyiddin ini relevan untuk diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ataupun Anda yang menonton mempunyai komen tentang kenyataan Muhyiddin ini, Anda boleh komen di bawah. Ahli Parlimen Pago, Muhyiddin Yassin berkata, kenyataan tersebut juga cuai dan tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang Perdana Menteri. Malah, Muhyiddin mendakwa implikasi daripada tindakan tersebut secara tidak langsung memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah menjadi wilayah Malaysia. Malaysia mesti tegas mempertahankan kedaulatan wilayah dan keselamatan bagi melindungi hak dan tuntutan negara. Kenyataan Perdana Menteri tentang keterbukaan Malaysia untuk berunding ke atas hak wilayahnya telah mengundang risiko ancaman kedaulatan negara. Kenyataan Perdana Menteri yang dibuat di Parlimen adalah amat lemah, tidak bertanggung jawab, dan kelihatan seperti menggadai maruah dan kedaulatan negara kepada kuasa asing, katanya menerusi hantaran di laman Facebook pada Khamis. Sebelum ini, Anwar ketika sidang Dewan Rakyat memaklumkan Petronas akan terus melaksanakan kerja-kerja cari gali minyak di kawasan sedia ada di Laut Cina Selatan, namun menjelaskan kerajaan masih terbuka untuk perundingan sekiranya China merasakan kawasan berkenaan adalah wilayah negara berkenaan. Dalam pada itu, Muhyiddin turut mendakwa kawasan cari gali Petronas yang dirujuk oleh ahli Parlimen Tambun itu merupakan dalam wilayah Malaysia dan tidak boleh dirundingkan walaupun dituntut oleh China. Pada hemat bekas Perdana Menteri itu, Anwar sepatutnya tegas mempertahankan kedaulatan wilayah negara seperti yang termaktub dalam Peta Malaysia 1979. Persoalannya tuan-tuan dan puan, adakah apa yang dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Muhyiddin ataupun Abah, adakah apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim yang beliau tidak setuju ini pernah dia sendiri lakukan? Apa yang dinyatakan kepada Anwar Ibrahim, adakah Muhyiddin sendiri pernah membuat perkara yang sama? Jadi sekiranya Anda mempunyai info tentang itu, Anda boleh komen di bawah. Dalam artikel ini, sehingga kini kawasan pertikaian di Laut Cina Selatan masih belum diputuskan dan ASEAN juga tidak mencapai konsensus mengenai pertindihan tuntutan. Perlu diingat bahwa ASEAN menolak pengiktirafan 9 dashline yang dituntut oleh China, termasuk dalam wilayah perairan Malaysia. Berkenaan pertindihan tuntutan, sebarang perbincangan mesti dibuat selaras dengan konsensus ASEAN dan South China Sea Code of Conduct. Mengambil kira kedudukan ASEAN sebagai gabungan 10 buah negara, Malaysia mesti menangani isu maritim antarabangsa secara lebih berwaspada berpandukan prinsip kedaulatan negara dan gagasan ASEAN tegasnya.
Jadi menurut Anda, apa komen Anda setelah Muhyiddin mendakwa Anwar tidak bertanggung jawab gadai kedaulatan negara? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, satu keputusan mahkamah yang menggemparkan kepimpinan Perikatan Nasional kepada pengurusi Perikatan Nasional Mahyadin ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin dan timbalan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga adalah Presiden PAS dan seluruh kepimpinan tertinggi PN dan terutamanya kepada Bersatu. Akhirnya, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang menetapkan keputusan permohonan memberi kebenaran kepada parti pembangkang bagi meneruskan semakan kehakiman untuk membatalkan keputusan SPRM serta Jabatan Imigresen. Ini adalah berkaitan dengan dua akaun Bersatu yang dibekukan serta ingin menarik balik larangan perjalanan ke atas pasport Muhyiddin Yassin, pasport Presiden Bersatu. Dalam satu artikel berkenaan dengan keputusan permohonan semakan pulang balik pasport Muhyiddin pada 17 Mei dari Malaysia kini, Bersatu, kepimpinan ataupun parti Bersatu akan mengetahui pada 17 Mei ini mengenai permohonannya di mahkamah untuk memulakan cabaran undang-undang bagi membatalkan pembekuan dua akaun banknya dan menarik balik larangan perjalanan ke atas pasport presidennya Muhyiddin Yassin. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu yang luar biasa yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Dalam artikel ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan keputusan permohonan memberi kebenaran kepada parti pembangkang itu bagi meneruskan semakan kehakiman untuk membatalkan keputusan SPRM serta Jabatan Imigresen. Bagi saya ini juga satu laporan yang mengejutkan Tan Sri Azam Baki sebab dinyatakan di sini Mahkamah Tinggi KL menetapkan keputusan permohonan untuk memberi kebenaran kepada parti pembangkang itu bagi meneruskan semakan kehakiman untuk membatalkan keputusan SPRM. Dalam pada itu, Hakim Ahmad Kamal sebelum ini mendengar hujahan lisan daripada Peguam Bersatu, Rosli Dahlan, serta Peguam Kanan Persekutuan, Samsul Bol Hasan, yang mewakili kerajaan. Sekiranya Bersatu mendapat kebenaran, mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar hujahan daripada pihak lawan mengenai merit semakan kehakiman berkenaan. Sebelum ini pada 8 Mac, Bersatu memfailkan tindakan undang-undang untuk mencabar keputusan SPRM, membekukan kedua akaun banknya serta keputusan pihak Imigresen menyenarai hitamkan bekas Perdana Menteri Muhyiddin. Bersatu yang juga parti gabungan dalam Perikatan Nasional mencabar keputusan SPRM untuk membekukan satu akaun di CIMB Islamic Bank Berhad dan satu lagi di M-Bank Berhad. Parti pembangkang itu juga berusaha untuk membatalkan keputusan Jabatan Imigresen yang mengenakan larangan perjalanan ke atas Muhyiddin. Menurut salinan afidavit menyokong semakan kehakiman, Setiausaha Eksekutif Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya berhujah bahawa pembekuan akaun itu sebahagian konspirasi jahat kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Suhaimi mendakwa perkara ini ditunjukkan Anwar pada minggu pertamanya sebagai Perdana Menteri, apabila dia mengeluarkan kenyataan bahawa pentadbiran terdahulu di bawah Muhyiddin telah menyalahgunakan RM600 bilion dalam pakej rangsangan ekonomi. Jadi bagi saya ini satu kejutan besar kepada politik Malaysia. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, keputusan permohonan semakan pulang balik pasport Muhyiddin pada 17 Mei serta
Bersatu akan mengetahui pada 17 Mei mengenai permohonan di mahkamah untuk memulakan cabaran undang-undang bagi membatalkan pembekuan 2 akaun bank mereka. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.